Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berwibawa, pintar, hijau bersih, sagudri-sagudri Waalaikum. Sebenarnya yang farmani hau makai palaku mana beliau syukran mararan huaran intura mandai caran tacahau. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka Tampil Lestari untuk mencadangkan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Hari ini cerita untuk Pakatan Harapan, jangan salah faham. Saya akan cerita pelbagai lah ya kepada BN Perikatan Nasional, tetapi hari ini saya memberi pandangan kepada Pakatan Harapan untuk memperkasakan, sebab saya mahu melihat semua parti politik di Malaysia ini diperkasakan, termasuklah UMNO, BN ya, Perikatan Nasional, PAS. Ini parti-parti dan juga Pakatan Harapan, mereka akan tetap berada dalam sistem politik Malaysia. Jadi tak ada pilihan, kita mesti sentiasa memberi pandangan ya, memperkasakan mereka. Baik, apa yang saya melihat, Pakatan Harapan ya, saya cadangkan supaya mewujudkan satu parti remaja. Saya sudah sebut lama perkara ini, tapi lambat bergerak lah. Tapi sekarang kita melihat Pakatan sudah ada Farzana Hayani, 21 tahun daripada PKR. Kemudiannya ada DAP Muhammad Danish, 25 tahun, Patas Kumar di RIM ya, Don RIM yang bertanding, dan juga Muhammad Asri di Don Lendu. Saya rasa eloklah Pakatan Harapan Presiden Datuk Seri Anwar fikirkan satu disebut parti ataupun muda, parti yang belia wanis ya, bukan parti muda Syed Saddiq. Parti muda Syed Saddiq ni dia lebih kepada pendirian dia lah dalam perjuangan, sebab dia ada pendirian, walaupun dia kata dia ni mahu menyokong kepimpinan Pakatan Harapan, tetapi saya melihat dia ada dia punya agenda lah ya, itu hak dia. Kita tidak perlu memperhatikan hak dia dan perjuangan dia. Tetapi yang paling mustahak sekarang ni, siapakah yang akan mendukung Datuk Seri Anwar kalau dia nak jadi Perdana Menteri? Datuk Seri Anwar ni kalau dia nak jadi Perdana Menteri atau tidak ni kita tidak tahulah. Tetapi cita-cita Datuk Seri Anwar sudah lama, dan kita pun mahu melihat apakah kemampuan ya, kredibiliti dan juga ketokohan. Memang dah ada tokoh, tetapi tak ada ruang dan peluang untuk jadi PM. Nak jadi PM kena ada anak muda turut membantu, sebab PRU ke 15 kalau lewat Pakatan Harapan bertindak, PKR, Amanah dan DAP, maka PH akan ada masalah. Sebab Syed Saddiq ni dia ada stand dia berbeza, dia ada pendirian dia yang tersendiri. Dia sokong siapa antara Tun Mahathir dengan Datuk Seri Anwar, itu hak dia lah. Kita pun nak cakap macam mana kan, kita tahu benda tu. Tapi apa pun nasihat saya sebagai Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka, jangan biarkan dia lah muda dengan cara dia, tapi yang pentingnya fokus pilihan raya negeri Melaka ni. Jangan main isu kata-kata ni sebenarnya. Bagi saya Idris Harun ya, termasuk YB Idris Harun dan juga Nur Azman Hassan, mereka ni lompat atas dasar persefahaman dengan 11 adun PH untuk kembalikan kuasa kerajaan. Bukan mereka mengkhianati parti politik, tapi atas mereka menolak ketirisan rasuah, salah guna kuasa, isu pasir, royalti pasir, isu berkaitan dengan pemberian permohonan tanah tidak diberikan kepada India dan China, kemudiannya isu berkaitan dengan pengagihan kontrak dan sebagainya. Itu cerita dia. Maka mereka melompat. Bukannya mereka melompat seperti mana yang beberapa adun lain buatlah. Memang ada 2-3 adun tu dia lompat amanah rakyat. So dalam kes ini, apabila satu kerajaan itu kleptokrat, rasuah, salah guna kuasa, maka ada pihak yang mahu bersama pihak yang baik, itu tak ada masalah. Cuma di sini kenapa Syed Saddiq ni dia dengan pendirian dia, itu biarkan dia lah, sebab demokrasi berparlimen kan. Jadi semua orang ada hak. Cuma bagi saya fokus pilihan raya negeri Melaka, beri saingan sihat kepada Barisan Nasional UMNO, Perikatan Nasional. Perikatan pun sama, Perikatan Nasional, Bersatu PAS termasuk BN, UMNO, berilah persaingan sihat kepada Pakatan Harapan, hormati Akta Polis 97, ikut SOP MKN KKM, dan buatlah yang terbaik. Pilih pemimpin rakyat dan pengundi jangan lupa memilih
wakil rakyat DUN ya, yang berintegriti, beraccountability, berkarisma, idealistik ya. Bukan saya juga mahu mereka memilih calon-calon yang ada education lah, degree ke atas. Saya tak mahu lah yang macam bukan pandang rendah tau tapi dari segi kompetensi, intellectuality, karisma tu kita tak nak sejarah berulang lah. Yang pemimpin-pemimpin yang sebenarnya dia pun tak mahu dengar cakap, nasihat, tak mahu berubah. Apabila diberi pandangan, kita coaching pun tak nak terima. So susah lah ya. So apa pun saya mahu melihat pemimpin yang berintegriti, beraccountability di kalangan Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kelantan, Politik asli memimpin negeri Melaka. Jadi saya bukan seorang yang mengampu menjilat, mengharapkan jawatan, gelaran datuk ya, pingat ataupun perlantikan apa-apa dalam GSIS ya. Jadi apa-apa pun tuan-tuan dan puan, saya punya prinsipal beginilah ya tuan-tuan dan puan. Saya akan bercakap sentiasa memberi pandangan yang baik-baik, menghormati akta polis, Tuanku Sultan Raja-Raja Melayu. Dan kita bukan negara totalitarian rejim komunis militeri ya. Ini demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. So tak payah ugut lah. Tak payah ugut, tak payah kawal, tak payah gunakan tangan gaib ya. Kalau rasa nak ugut, gunakan tangan gaib dan sebagainya, tuan-tuan berhadapanlah dengan sistem kehakiman kita di mana sebenarnya negara ni saya dah sebut kita ada undang-undang. So jangan ugut. Saya menyampaikan benda-benda baik ya kepada Pakatan Harapan, kepada BN, kepada Perikatan Nasional. Memanglah pahit, benda baik memang pahit, ubat memang pahit ya. Tapi kalau manis ya, bercakap manis, mengampu, menjilat, membodek, itu racun sebenarnya. Dia tidak membantu. Jadi apa yang saya cakap, tak ramai media nak panggil saya bagi ceramah. Ada beberapa media sajalah. Sebab apa? Saya bercakap dengan tegas, integriti, tidak berpihak pada kerajaan atau pemanggang. Apabila saya bercakap benar ya, banyak pihak yang mahukan saya bercakap menyokong kerajaan. Saya tak ada masalah government of the day. Saya sebut apa yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan keluarga Malaysia ini tak ada masalah. Alhamdulillah. Bagus, kita terima. Tapi rasuah, melepaskan pengkhianat, kleptokrat, kes-kes gugur di mahkamah, tak bolehlah buat macam tu. HPRM pun banyak kes gugur kan, tak boleh nak proceed dan sebagainya. Itu semua sudah sampai masanya kita merujuk kepada Tan Sri Datuk Seri Abdul Hamid Badur dan merujuk kepada Datuk Ayub Khan Maidi BC. Mereka pun dah dedahkan Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul, KP SPRM, bagaimana beliau menyatakan beliau diugut, diancam bunuh dan sebagainya. Ini cerita betul lah tuan-tuan. Ini bukan cerita drama Hindustan ke, cerita apa ni, drama Melayu ke. Tidak. Ini cerita betul. Jadi benda sudah terang lagi bersuluh. Jadi kalau ada pihak yang rasa dia ada pengaruh kedudukan, saya ada terima mesej, ada terima ugutan mencabar, tanya saya siapa, bila masa jadi penganalisis politik, saya ni kredibel ke ini semua proksi-proksi politik yang tak boleh terima lah. Dia tak boleh terima pandangan-pandangan pahit ya. Bagi saya Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Amiri UMNO, Datuk Seri Anwar, Dingguak Eling Dim Siang dan siapa sajalah, itu hak mereka. Mereka nak memperkasakan parti politik masing-masing dan mereka mahu mengekalkan kuasa. Tak apalah. Yang penting saya berperanan untuk mendidik, coaching ya. Hari ini saya rasa bersyukur hari ini kerana pemimpin Presiden Parti telah menerima pandangan-pandangan saya, meletakkan pemimpin-pemimpin yang muda, pemimpin berkarisma, pemimpin-pemimpin yang wajah baru. Tahniahlah. Siapa nak buat semua ni? Mana datang kalau kita tak perjuangkan bersama? Jadi inilah kita sebut perjuangan survival untuk kepentingan semua parti politik Malaysia. Dan ingatlah tuan-tuan dan puan, kita mahu melihat Malaysia baru, Malaysia yang berintegriti ya. With that, syukran anda, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.